Saya nak pergi di bahagian sana. Jalanan masuk sini memang agak payah sikit. So kena pusing-pusing nak cari laluan yang sesuai. Sebab ada kawasan tu yang berair dan semak samun. Mungkin saya terpaksa tinggalkan motosikal di bagian sini, ataupun perlu kalau saya cuba lagi. Ini semua dalam. Dekat sini ada beberapa lubang yang ditanam piling, memang terlalu dalam. So jangan cuba-cuba nak turun dekat kawasan yang ada lubang macam ni. Saya boleh katakan tempat ni, I'm the first person to explore here. Ya, mengikut daripada cerita seorang kenalan saya, dia bagi tahu di tempat ni, suatu ketika dahulu tempat ni pernah berlaku kes jenayah, di mana ada seorang mangsa jenayah tu dibunuh di tempat lain dan mayat dia dibawa di sekitar sini dan dibakar di sini dengan tujuan untuk menghilangkan bukti. Berjaya City Industri Bukit Tagar, Hulu Selangor. Mengikut dari sumber, seorang anak jati di Felda Sungai Tengih yang terletak kira-kira 30 km dari sini, Encik Hafiz bin Sabri, seorang yang berbadan gempal dan berambut sikat tepi, berperut agak sedikit boroi. Dia menceritakan pada awalnya tempat ini dibangunkan pada tahun 2004 dan dikatakan akan dibina sebuah kilang pencetak wang di sini. Diceritakan juga sebuah pusat perjudian lumba kuda yang terbesar di Asia akan dibina di sekitar Bukit Tagar. Akan tetapi ianya tidak dapat diteruskan disebabkan mengalami beberapa pertikaian di antara golongan-golongan korporat dan kerajaan yang memerintah.
Menurut Encik Hafiz lagi, kira-kira lebih 10 tahun yang lalu terdapat suatu kes jenayah di sini, di mana seseorang telah dibunuh, lalu mayatnya dibawa ke sini untuk dibakar dengan tujuan melenyapkan segala bahan bukti. Mungkin lokasinya yang sunyi sepi dan tersorok jauh ke dalam menjadikan ianya lokasi jenayah oleh mereka yang berhati syaitan. Kalau tengok di tempat ini memang besar sebenarnya, tapi yang tinggal hanya beberapa bangunan saja yang masih berdiri di sini. Yang ni dengan ada satu lagi di sana. Itu saja. Dan ada beberapa lah binaan-binaan lain yang di bawah nih. Dekat belakang ni hutan tebal. Suasana dekat dalam nih. Sayang. Saya coba nak cari tangga untuk naik dekat atas tuh. Ada tangga. Patut dekat sini ada tangga, tengok. Kalau boleh nampak nih, macam nih. Zigzag nih, ini laluan tangga sebenarnya. Tapi tangga belum dibina. So, memandangkan tangga belum dibina, kita akan explore underground saja. Sepatutnya ada tangga, sepatutnya macam tu lah. Tapi tak pasti macam mana dia punya arsitek designer buat nih. Mungkin tangga tu tidak dapat disiapkan, ataupun waktu diorang nak buat bahagian atas nih, diorang guna tangga tambahan ataupun support strice untuk naik dekat atas tuh. Dia tak buat tangga. Patut kalau buat sesuatu bangunan tuh dia dari bawah, atau nak bina bangunan 10 tingkat ke 20 tingkat ke. So every level tuh dia kena ada strice. Itu yang saya paham. Untuk binaan seterusnya dan seterusnya. Ataupun mungkin juga ada orang guna crane ataupun lift tambahan, ataupun sebaliknya. Ini tempat ular tinggal, tengok pun tahu dah. Memang dia ada dekat sini, tapi saya tak nak kacau diorang. Okey.
Bagian ini pun dah ditutupi pokok yang menjalar. Memangnya ini pintu, kita boleh buka tutup, tapi tak dapat diteruskan dan disiapkan. Dekat belakang ni hutan tebal bercampur dengan ladang kelapa sawit. Sebenarnya tempat ni dia memang besar. Ini yang dikatakan sebagai Bukit Tagar Berjaya Industri. Tapi suatu ketika dahulu ada beberapa isu tentang tempat ni, disebabkan itu dia terpaksa dihentikan mengikut daripada sumber. Assalamualaikum. Ada orang kata kalau pergi tempat macam ni, risau ada matpet lah, ataupun orang-orang jahat. Saya nak bagi tahu dan saya nak pesan sikit. Andai kata nak pergi mana-mana tempat yang abandoned ni, tolong tengok dulu dekat dalam dan siapa penghuni dekat sana, gelandangan ke yang tak ada rumah, cakap baik-baik dengan diorang, jangan main serga aja. Kesian lah diorang, saya kesian sangat tengok. Ya, sebab tu setakat ni kalau saya pergi mana-mana buat explore di mana-mana tempat yang ada abandoned, so far I don't have any conflict with matpet. Okay, when I go to explore to the abandoned building, when I go inside and then I see someone there, especially matpet lah. Okay, I talk slowly to them. Yeah, I come with peace. Bro, bang, dah makan ke? Kalau tak makan lagi, kejap lagi saya pergi pilih makan. Tapun bagilah RM50 ke RM30 untuk orang. Diorang mesti happy dan diorang tak kacau. Maksudnya tu macam tu lah, diorang tak kacau, diorang tak bising. So far so good. Dan berbeza dengan, adalah beberapa yang saya nampak buat explore sampai matpet pun kesian ada orang. Bukan sekadar matpet saja, kadang-kadang ada gelandangan yang tinggal tempat-tempat bangunan-bangunan kosong ni. So kita perlu bagi diorang peluang. Kalau boleh, kalau ada nampak bangunan-bangunan kosong, kalau tahu diorang ada dekat dalam, memang tempat tu bukan diorang punya, tapi at least go face to face and talk slowly. Cakap baik-baik dengan diorang, jangan kacau, sebab dekat dalam tu diorang tinggal. Okay, especially gelandangan lah, kadang ada barang diorang. Bila jam orang buat eksplorasi ini ataupun buat macam paranormal tu lah kan, mengganggu diorang. Saya tak nafikan, memang sangat-sangat mengganggu. Sebab ada beberapa tempat juga yang saya ada pergi dan kebetulan saya kenal dengan orang-orang yang macam tu. Dia pun ada mengadu dekat saya, bro, semalam ada orang pergi sini, bro, semalam ada, hari tu ada orang pergi sini buat macam ni lah bro. Kita semua ni macam tu lah something. So ada isu lah antara tim-tim yang saya boleh katakan sebagai mungkin pemburu hantu lah, dengan gelandangan ataupun matpet. So minta tolong lah, tengok dulu sesuatu tempat tu nak pergi, cuba risik dulu. Kalau diorang ada dekat dalam, jangan main serga macam tu ataupun buat diorang hot. Tak semestinya matpet, sometimes gelandangan pun ada tinggal tempat-tempat yang macam ni. Cakap elok-elok dengan diorang dan belanja diorang makan, hulurlah duit, dan jangan buat huru hara. Bukan semua orang suka eksplorasi ni. Sebab tu saya boleh katakan rata-rata tempat yang saya pergi tu
yang memang jauh dari penempatan, saya tak akan explore yang dekat-dekat tempat orang, ataupun saya tahu orang tempat tu ada penghuni. Saya tak suka sebab saya tahu mesti mengganggu. Boleh tengoklah dekat mana, dekat TikTok. Okey, dan ada beberapa lagi subscriber yang tanya, bro, bila nak buat live? Bro, bila nak buat live? Okey, sekarang saya dah ada TikTok. Okey, tapi dekat TikTok tu ya, biasalah TikTok ni dia macam ya pasar malam lah, orang kata pasar malam. Macam-macam ada dekat sana kan. So ada yang nak tanyalah bila saya buat live. Sebenarnya saya live ni bukan tak boleh-boleh saya akan buat, tapi saya akan cari tempat yang saya katakan sebagai rare lah. Saya tak akan cari tempat yang dah ramai sangat orang pergi ataupun dekat sangat dengan perumahan orang. Mengganggu, memang mengganggu, saya tahu. Sebab tu banyak isu. Kalau boleh tengok some paranormal group or team dekat TikTok tu, diorang sentiasa always have a issue with ada di mana-mana yang ada kejiranan tu. So ya, saya akan buat live mungkin dalam masa terdekat ni. Yang belum follow TikTok Fahad MK Fearless Vlog lagi, bolehlah follow. Saya tetap dekat YouTube macam biasa, akan buat eksplorasi dekat YouTube dan dekat TikTok ni. Sekali-sekala tu bolehlah kita muncul dekat sana. Dan ya, bukan mencari hantu dekat TikTok. Sebab kalau kita buat live ni, saya pun tak tahu kadang-kadang. Kalau saya pergi buat live, saya tak tahu apa benda yang saya nak sampaikan. Sebab ya live, kita sulu sana sini. So orang tengok ini sikus ke apa ni kan. Macam tu lah. Saya lebih kepada kita menghayati lah di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang sunyi. Okey, dalam masa terdekat ni saya akan buat di satu lokasi yang saya katakan sebagai rare, dan tempat ni saya pernah bermalam suatu ketika dahulu. Harap tempat tu ada line. Okey, dan nantikan. Macam biasa, sementara menunggu malam, saya akan cari tempat. Saya makan dulu, memandangkan kita ni pun macam manusia biasa juga. Cukup time, kita lapar, kita kena makan. Cukup time, kita haus, kita kena minum. Dan cukup time, kita akan penat dan kita perlu berehat. So, nak tak nak, saya kena jugalah cari pot untuk saya makan. Macam biasa, saya akan datang ke sini selepas jam 12 malam. Terima kasih. Sekarang ini kedudukan saya di jalan besar dan saya akan masuk dekat dalam ni. Dan sedia maklum di kawasan Bukit Tagar ni juga tidak terdapat sebarang perumahan di sini. Tidak ada perumahan, so di jalan besar ni pun memang sunyi sepi. Yang ada tu dekat sana ada tol Bukit Tagar. Dan kalau ke sini nak ke
Bestari Jaya dan Sungai Tengih. Ada satu lagi dekat sana, lebih kurang 3 ke 5 km dari sini, dari jalan nih, terdapat satu pusat pengurusan sisa pepejal ataupun tempat pelupasan sampah. Dan kebetulan hari ini malam Jumaat. Ada yang kata kalau malam Jumaat, mengikut kepercayaan masyarakat Nusantara, bila malam Jumaat menjelma ataupun malam Jumaat Kliwon, mereka mengatakan pada malam itu ada makhluk-makhluk yang akan berkeliaran. Entah betul ataupun tidak. Google, what time right now? The time is 12:08 a.m. Google, what is my current location right now? Here is a map of Sungai Tinggi. Ini laluan nak masuk ke dalam. Dekat dalam tu lebih kurang 1 kilometer lagi ataupun 2 kilometer. Terus sampai ke dalam. Saya akan tinggalkan dia dekat sini dan saya akan menuju ke The Colosseum Architecture. Let's go. Yang kawasan Payan ni, kalau mengikut daripada cerita lah, orang-orang yang berpengalaman, dorang kata kalau nampak tak macam ni, macam longkang, macam tu, macam laluan dia berlenggok ni. Yang laluan macam ni, ular pernah lalu dekat sini. Saiz ni lah, sebesar ini. Ada yang kata macam tu lah. Laluan tu dia memanjang. Boleh nampak yang ni. Dia memanjang sampai ujung tu. So, kemungkinan adakah ular pernah lalu dekat sini? Ular jenis apakah itu? So, kebiasaannya ular yang suka tinggal di kawasan berair ni, ular sawah, python, dan ada beberapa spesies lagi lah. Tak pasti pula dengan titan boa. Dan lokasi ini juga sebenarnya mengikut daripada seorang kenalan saya yang berasal daripada Felda Sungai Tengih, yang terletak lebih kurang 30 km ataupun 20 km dari sini. Dia mengatakan di lokasi yang saya pergi ni, sebenarnya suatu ketika dahulu pernah mayat dibakar di sini, di mana mayat tu dibunuh di tempat lain dan dia dibawa masuk ke dalam kawasan abandoned industry. Dan sejujurnya saya katakan, yang bagi saya tempat ni okey lah. Tak ada apa-apa pun yang setakat ni dekat sini. Aura-aura tu pun saya tak boleh rasa dekat sini. Ada setengah tempat tu saya akan rasa seram. Yang sini sejujurnya semua okey saja. Tak ada pun yang paranormal. Semua normal saja. Alhamdulillah.
Oke, kalau boleh video malam ini saya tak nak banyak cakap sangat. Saya nak diam, senyap dan dengar saja. Sebab tu saya katakan senyap, dengar, lihat. Kadang-kadang kan saya tengok, adalah kebetulan terlalu di TikTok saya ada setengah lah pemburu-pemburu hantu di TikTok terutamanya lah. Tapi tak apa, itu tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah tu sebenarnya bila jam sesuatu penyampaian tu. Andai kata penampakan tu rekan semata-mata, tak ada masalah pun bersikap jujur dengan audiens. Sebab perkara kurafat dorong kekufuran. Perkara yang tahyul syirik itu menjauhkan kita dari pencipta. Benarkah sesuatu penampakan di lensa mereka atau sekadar rekayasa? Jika itu, maka kita masih gagal mendidik masyarakat dengan cara yang betul. Sesungguhnya alam jin dan manusia itu ada batasnya. Tidaklah semudah itu. Lalu akidah masyarakat dipesongkan. Janganlah kita menjual agama Allah di jalan yang salah. Kelak binasa menanti dengan menggunakan ayat-ayat dari Al-Quran di tempat yang tidak sesuai dengan keadaannya. Ingatlah, ada mata yang sedang melihat. Lalu mereka menganggap agama tauhid ini boleh dipermainkan disebabkan sikap masyarakat yang tahyul dan bid'ah di media massa. Yang bagian ni saya memang tak nak kacau. Memang saya takkan kacau bagian ni. Saya tahu ada sesuatu yang bahaya di situ. Saya nak pergi bangunan yang sana tu. Kita tengok apa yang ada di sana. Sesuatu benda yang kita sampaikan tu biarlah secara ilmiah dan logik di akal fikiran manusia yang waras. Janganlah kita mereka-reka sesuatu hal yang tidak sepatutnya. Sebab nanti mak saya marah. Dan macam yang saya katakan, bukan bermakna benda tu tak nampak dalam rakaman saya, dia tak ada. Saya tak kata pun macam tu. Okey. Benda tu memang wujud. Lagi awal daripada manusia itu sudah tertulis. Dan mungkin ada audiens saya yang lebih
Arif tentang TikTok. Sebab sebenarnya saya ada satu planning, saya akan buat live di dalam satu hutan di area Gumusang. Dulu saya pernah pergi sana, boleh tengok video full tuh dekat channel ini juga. Sesat di hutan belantara. Dan saya memang sesat di hutan tuh, dan saya ada planning nak masuk balik hutan tuh, dan saya akan stay di atas pokok bersama hemok saya. Saya sangkut dekat pokok dan saya bermalam dekat sana. Dan kita tunggu harimau datang. Mungkin ada audiens yang boleh bagi tahu saya kalau buat live di atas pokok di tempat yang tinggi tak ada masalah ke untuk TikTok, tak kena ban ke. Sebab sebelum ni saya pernah upload beberapa video yang saya berada di tempat tinggi dan video tu dah kena ban, dan account TikTok saya pun dah banyak kali dah kena warning. Risau juga. Video-video pun dah banyak dah yang hilang dari sana. Sebab dia kata melanggar peraturan law of TikTok. Saya pun pelik juga. Kira TikTok ni terlampau manja sebenarnya. Saya memang ada perancangan akan buat live di salah satu hutan, dan saya akan stay di atas pokok bersama hemok saya. Saya akan gantung hemok dan stay di sana satu malam. Tapi kita lebih kepada melihat keindahan malam dan melihat kehidupan di dalam hutan. Walau bagaimanapun, benda-benda gaib ataupun hal-hal spiritual dan mistik kemungkinan ada. Tapi kalau ada pun, bukanlah direka-reka. Segalanya kisah benar yang berlaku.